Wanita ini pernah berada di puncak kegemilangan. Ketika itu, setiap butir batu yang disentuh pasti akan berubah menjadi mutiara. Begitulah majisnya sentuhan Puan Kartika Wati Muhammad di awal penglibatannya di dunia perniagaan. Sebelum saya menubuhkan SKB tahun 2009, ketika tu saya pun dah menjadi seorang peguam dan dah ada 3 firma guaman di Kota Baru, Kuala Lumpur dan Shah Alam. Okay, so Alhamdulillah keadaan ketika tu dah Alhamdulillah syukur dah stabil. Tetapi memang minat terhadap kecantikan dan kesihatan tu sangat mendalam. So apa yang saya buat, saya bincang dengan suami saya untuk kita sama-sama menubuhkan SKV Siam Berhad untuk mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan. Pada tahun 2009, Puan Kartikawati telah menggapai impiannya dengan menubuhkan syarikat yang mengeluarkan produk kesihatan dan kecantikan. Produk SKV menjadi jenama unggul yang berjaya memikat hati pelanggan. Namun, langit tidak selamanya cerah. Helang tidak selamanya terbang tinggi di awan. Puan Kartikawati akhirnya rebah setelah 5 tahun mengecap nikmat kejayaan. Ya, masa tu tahun 2014, kita ingatkan bisnes ni sentiasa maju dan orang kata panas hingga ke petang. Rupanya hujan di siang hari. So masa tu kita denial. Kita rasa okeylah, salahkan semua benda. Salahkan GST, salahkan ekonomi, kata oh ni ekonomi tak bagus macam masa tu. So everything, takkan kita nak salahkan produk kita sebab kita tahu. So sehinggalah pada satu ketika dalam 2015-16 kita dah mula tak boleh nak bayar GST, EPF dan kemuncaknya bila saya dapat saman daripada EPF daripada KWSP. Sebagai seorang peguam, perkara ini sangat besar bagi saya dan itulah akhirnya kita berbincang dan buat keputusan ketika itu kemungkinan untuk kita tutup SKB. Bukan mudah untuk menerima hakikat kejatuhan ketika berada di puncak. Bukan juga mudah untuk mengakhiri sesuatu yang dimulai dengan semangat dan keyakinan yang tinggi. Keputusan untuk menutup syarikat terpaksa dilakukan demi menghalang dari kerugian yang berterusan. Memang ketika tu saya nekat sebab sebagai seorang peguam, mungkin saya boleh teruskan profession saya sebagai seorang peguam. I'm back to my legal practice and then my partner Dr. Syed akan back to medical practice sebagai seorang doktor. Tetapi percaturan Allah tu lebih baik dari segalanya. Ketika tu kita nak buat retreat, tapi salah seorang dari mereka datang jumpa saya bagi tahu, Puan, daripada kita pergi retreat, kenapa tidak kita pergi program Dr. Azizan Osman. So mereka pilih nak pergi seminar intensif magnet kekayaan dan kejayaan Dr. Azizan. So di situlah segalanya berubah. Daripada nak tutup syarikat, pada hari pertama saya masuk, of course saya rasa malu. Dah bisnes begitu lama, Alhamdulillah orang dah kenal kita, tiba-tiba nak kena pergi belajar. Malu, sangat malu. Seriously, saya rasa macam kalau boleh janganlah orang nampak aku datang ke sini. Billboard ada pada tahun 2012 lagi, tetapi ketika gawat ekonomi SKB pada 2014 hingga 16, kami terpaksa stop semua inisiatif marketing termasuk billboard. Graduan cemerlang yang pernah menerima anugerah Chancellor UiTM ini akhirnya nekat untuk bangkit semula dari kejatuhan. Beliau menukar tekad. Jika sebelum itu beliau tekad untuk menutup perniagaan pada tahun 2017, tetapi beliau menukar tekad untuk menjadikan tahun 2017 sebagai tahun untuk memperolehi keuntungan yang berlipat ganda. Keyakinan yang diperolehi dari program yang dihadirinya telah menukar persepsinya terhadap kegagalan. Pada tahun 2016, hasil jualan syarikat hanyalah sebanyak 2 juta. Tetapi pada tahun 2017, hasil jualan SKV telah meningkat kepada 17 juta dan ianya terus meningkat dari tahun ke tahun sehinggalah kini. Apa yang pengalaman ini sangat mahal untuk saya bawa ke hadapan, dan perkara yang paling saya belajar dalam hidup dan juga di dalam perniagaan adalah
jangan sekali-kali kita mengaku kalah ataupun give up dalam apa yang kita lakukan. Sebab there is always, selalu akan ada peluang untuk kita bangkit kembali. Yang penting pertama, jangan menyalahkan orang lain. Kedua, kita kena audit balik diri kita, tengok kat mana silap, perbaiki. Perkara yang paling kita kena baiki adalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minan nas. Ini perkara yang saya belajar ketika di Intensive Magnet Kekayaan Kejayaan Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Ini perkara basic yang kita kena baiki pada diri kita. Kita kena ingat setiap rezeki kita sebagai seorang wanita adalah kerana redha suami kita membenarkan kita untuk berniaga. So perkara yang keempat yang kita kena buat dalam perniagaan adalah menghormati orang lain. Kita tak boleh rasa kita semua je yang betul, kita je yang bagus. Sebenarnya kita kena dengar pandangan semua orang. The best is to become a good listener. Kita dengar dari orang lain instead of kita nak semua orang dengar daripada kita. Dan perkara kelima bagi saya sangat penting adalah dalam perniagaan adalah kita mesti ada ilmu untuk berjaya. Nak berjaya dalam hidup, nak berjaya dalam perniagaan, kena ada ilmu, kena ada mentor yang boleh bantu kita untuk guide kita untuk buat benda yang betul instead of pergi langgar dinding sebab tak ada ilmu. Jadi pada wanita semua di luar sana, jangan pernah give up. Setiap manusia ada peluang dan macam mana jatuh sekalipun kita masih lagi berupaya dan boleh bangkit semula. Tetapi syaratnya percaya pada diri, percaya setiap manusia itu ada peluang. Just bangkit and do it.